Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita teruskan dengan tajuk kesatuan set. Bagaimana nak menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Okey, pelengkap bagi kesatuan set. Okey, baik. Yang ini cikgu imbas semula pembelajaran yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, untuk rajah yang pertama adalah berkaitan dengan persilangan. Okey, jika P persilangan Q berdasarkan rajah yang ini, so maksudnya unsur yang sama, unsur sepunya yang ada di dalam set P dan juga set Q. Okey, nombor yang sama yang ada dalam kedua-dua set. Maka yang ini dipanggil persilangan. Okey, kawasan yang ini. Unsurnya adalah 2, 3. Okey, dan kesatuan. Yang ini pun kita dah belajar. Kesatuan adalah gabungan semua unsur yang ada dalam kedua-dua set P dan Q. So, di sini kalau gabungan unsur P adalah 1, 2, 3, 6 dan Q adalah 2, 3, 5. Jadi, jika P kesatuan Q, maksudnya kita gabungkan semua, iaitu unsurnya adalah 1, 2, 3, 5, 6. Okay, baik. Hari ini kita teruskan dengan tajuk pelengkap bagi kesatuan set. Okay, pelengkap bagi kesatuan set. Okay, simbolnya macam ni. P kesatuan Q. Okay, dalam kurungan. So, dia ada tanda pelengkap ni. Okay, tanda yang ini. Okay. Set yang mengandungi unsur-unsur dalam set semesta yang bukan unsur P kesatuan Q. Pelengkap ni maksudnya bukan unsur P kesatuan Q. So, jika P kesatuan Q adalah kawasan dalam semua dalam set P dan Q ini. Okey, gabungan semua. Jadi, kalau pelengkapnya, dia begini. Yang warna purple ni. Okay, P kesatuan Q pelengkap maksudnya di luar. So, sebab dia bukan kawasan P kesatuan Q, maksudnya dia di luar kawasan bulatan yang ini. Okey, kita teruskan dengan contoh bagaimana kita nak menentukan unsur bagi pelengkap. Okey, nyatakan bilangan unsur pelengkap bagi kesatuan yang berikut. Okey, so di sini contoh yang mudah cikgu bagi di sini. Nombor 1 adalah set semesta adalah integer dari 1 hingga 8. Okey, kemudian A adalah 3, 5, 7 dan set B adalah 2, 4, 5, 7, 8. Jadi, untuk mencari pelengkap bagi kesatuan set, pertama kita cari dahulu A kesatuan B. Maksudnya kita gabungkan semua unsur A dan B ini. So, jadi kita campur 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi ini adalah unsur A kesatuan B. Okey, maka pelengkap bagi A kesatuan B adalah nombor yang lain yang ada dalam set semesta selain daripada 2, 3, 4, 5, 7, 8. Okey, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yang ini adalah unsur kesatuan. Jadi, nombor yang lain adalah pelengkapnya adalah hanya tinggal 1 dan 6. Jadi, ini adalah unsur bagi pelengkap. Jadi bila ditanya bilangan, contoh jika soalan yang kata tentukan bilangan. Okey, pertama dia kata senaraikan unsur dan seterusnya nyatakan bilangan unsur. So bilangan unsur ada dua nombor iaitu 1 dan 6, maka bilangannya adalah 2. Okey, bila N ini menunjukkan bilangan unsur bagi pelengkap kesatuan. Baik, kita teruskan dengan contoh 2. Okey, diberi set semesta adalah A, B, C, D hingga K. Okey, dan diberi set P adalah huruf dalam kataan bijak dan Q adalah jika. Okey, J-I-K-A. So, jika kita nak cari P kesatuan Q pelengkap bagi P kesatuan Q, kita perlu cari dahulu P kesatuan Q. Okey, ini lebih mudah lah. Okey, P kesatuan Q adalah bijak. So, B, I, J dah ada sini. Okey, A dan K. So, jadi bila kesatuan, kita dapat semula perkataan bijak. Okey, so ini adalah unsur kesatuan. Jadi, bila kita nak cari pelengkap bagi kesatuan, so dia ada tanda P kesatuan
Q pelengkap. Okey, pelengkap maksudnya bukan unsur P kesatuan Q. Jadi selain daripada perkataan bijak, so kita potong B, I, J, A dan K. So ini dalam unsur kesatuan. Jadi pelengkapnya adalah C, D, E, F, G dan H. So ini adalah unsur pelengkap bagi kesatuan set. Okey, dan soalan seterusnya kita nak cari bilangan NP kesatuan Q pelengkap ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so itu contoh-contoh yang mudahlah untuk pelengkap bagi kesatuan set. Baik, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, diberi set semesta adalah X, di mana X ialah integer positif dan nilai X adalah dari 1 hingga 15. Okey, dari 1 hingga 15. Kalau dia ada tanda sama dengan ini, okey, dia ada beza kurang ataupun kurang dan sama dengan. Jadi kalau ada simbol sama dengan di sini termasuk nilai 1 dan 15. Okey, dan M ialah gandaan 2, N adalah nombor ganjil antara 4 dengan 10 dan kita nak cari pelengkap bagi M kesatuan N. So, jadi di sini kita perlu senaraikan dahulu M. M adalah gandaan 2. Gandaan 2 ni kita pilih daripada set semesta sebab integer dari 1 hingga 15. Gandaan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sahaja. Kita tak boleh ambil 16, 18, 20 dan sebagainya sebab ini dah tidak memenuhi syarat yang diberi adalah di antara 1 dan dari 1 hingga 15. Okey, dan N ialah nombor ganjil. Nombor ganjil antara 4 dengan 10. Jadi nombor ganjilnya adalah 5. Okey, nombor ganjil ada banyak tapi kita ambil yang memenuhi syarat yang ini. Okey, 5, 7, 9. Okey, hingga 10 saja kan. Jadi 11 tak boleh, 13 tak boleh sebab dia dah melebihi syarat sebab dia nak di antara 4 dengan 10 sahaja. Jadi ini adalah unsur N. Kemudian baru kita cari M kesatuan N. So M kesatuan maksudnya kita gabungkan semua ni. So 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. So ini adalah unsur kesatuan M dan N. Jadi bila nak cari pelengkap, maksudnya kita rujuk integer set semesta tadi. Integer dia adalah 1 hingga 15. So maksudnya selain daripada 2, 4 hingga 14 ni. Jadi 1, 2 dah ada sini. So 3, 11, 13, 15. So ini adalah pelengkap. Okay, kita pilih daripada set semesta tadi, integer 1 hingga 15 dan kita buangkan semua unsur kesatuan yang ada dalam ni. Maka baki itu adalah unsur bagi pelengkap. Dan bilangan bagi M kesatuan N pelengkap adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, ada N di sini merujuk kepada bilangan unsur. Okey, baik. Seterusnya kita lihat bagaimana kita nak melorikkan kawasan atau mengenal pasti rantau bagi kesatuan. Okey, pelengkap bagi kesatuan dan juga yang melibatkan pelengkap dan kesatuan lah. Okey, contoh soalan A, lorikkan I kesatuan F pelengkap. Okey, yang ini kita boleh gunakan sistem nombor. Contoh soalan sebenar dia tak bagi nombor ni. Jadi kita boleh letakkan setiap ruang dengan satu nombor. Okey, jadi kalau di sini I adalah nombor 2 dan 3. Okey, 2 dan 3 adalah berada dalam set I. F prime, F pelengkap. Pelengkap bagi F maksudnya di luar F. Dalam F 3, 4, maka di luarnya adalah 1, 2. Okey, jadi kita boleh gabungkan. Soalan sini, lorikkan I kesatuan F pelengkap. Jadi maksudnya kita campur je lah I 2, 3. F pelengkap adalah 1, 2. So, bila digabungkan semua ini, kita dapat 1, 2, 3. So, maksudnya kita perlu lorik kawasan 1, 2, 3. So, 1 adalah semua ni, termasuk yang segi 4. Okey, 2. Termasuk 3. Okey, yang ni silap. Yang kita padam. Termasuk sikit 4 ni.
Okey, kita lorekkan kawasan dia. Okey, 3 termasuk, awak ambil pembaris lah, lorek bagi elok. Okey, so sini. Okey, ini termasuk. Yang tak kena adalah, yang tak perlu lorek hanya kawasan nombor 4. Okey. So, ini kawasannya. Okey, bagi kawasan kesatuan. E kesatuan, F pelengkap. Pelengkap bagi F. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, bagaimana kita nak melorekkan kawasan. Yang ini adalah E pelengkap kesatuan F. Okey, jadi kita boleh nomborkan kawasannya. Okey, ini sebenarnya ada segi, ada set semesta kat luar ni. Okey, terdelete. Okey, ini segi 4 lah. Okey, kita boleh letakkan nombor setiap ruang di sini. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi set E pelengkap adalah selain daripada E. So, selain daripada E adalah nombor 1 dan 4. Okey, di luar bulatan E. F dia tak ada simbol pelengkap, so F kita ambil yang dalam. Dalam F adalah nombor 3 dan 4. Jadi bila E pelengkap E campur, kesatuan campur dengan F, maksudnya kita gabung semua ni, so kita dapat nombor 1, 3, 4. Jadi kawasan inilah untuk yang kita perlu lorek, nombor 1, nombor 3, nombor 4. Okey, abaikan yang biru ni, kita lupa delete. Okey, 1, kemudian nombor 3 kita lorek, dan nombor 4. 2 saja yang tak perlu lorek. Okey, so ini adalah jawapan akhir dia lah. Okey, bagaimana kita nak melorekkan kawasan bagi kesatuan dan melibatkan pelengkap. Okey, kita teruskan contoh yang ketiga. Macam mana kita nak melorek untuk soalan yang ini. Okey, so jika soalan asalnya nombor-nombor ni tak diberilah. Jadi nombor ni kita letak sendiri untuk senang kita melorek kawasan. Okey, jadi sekarang kita nak lorek E pelengkap kesatuan F. Okey, pelengkap bagi E. So, pelengkap bagi E maksudnya di luar E. So, di luar E ialah nombor 1. Okey. Kemudian F adalah nombor 3. Okey, F maksudnya dalam bulatan F, sebab dia tak ada tanda pelengkap, so dia adalah dalam. Kalau ada pelengkap, luar kawasan. So, jadi sekarang kita nak gabungkan E pelengkap kesatuan F. Jadi gabungkan, kita akan dapat nombor 1 dan 3. Jadi kawasan yang perlu kita lorek adalah nombor 1 ni. Kawasan nombor 1 ni semualah. Semua yang segi 4 kecuali dalam bulatan E ni. Dan nombor 3. So, jadi kita lorek semua kawasan ni. Awak ambil pembaris. Okey, lorekkan ni duduk sini. Okey, so di luar bulatan ni adalah nombor 1. Dan nombor 3 kita kena lorekkan juga. Okey, ini pun termasuk. Jadi awak lorek bagi selari elok lah. Okey, guna pembaris bagi kemas. Jadi yang tak terlibat hanya kawasan nombor 2 yang dalam ni. Okey, so itu untuk melorekkan kesatuan set. Okey, kita teruskan satu lagi soalan terakhir, soalan nombor 4. Okey, bagaimana kita nak melorekkan kesatuan? Okey, diberi set ini adalah gambar rajah van yang mengandungi 3 set. Okey, persilangan melibatkan 3 set. Okey, kita ada set E, F dan juga G. Okey, soalannya lorekkan E kesatuan F kesatuan G pelengkap. So, yang nombor-nombor ini asalnya tak ada, asalnya rajah yang kosong je lah, bulatan dia kosong saja. So, jadi kita letakkan nombor di sini. Okey, untuk kita senang kita nak melorek kawasan ini. Okey, jadi di sini soalan dia E, F dengan G pelengkap. So, kita senaraikan ketiga-tiga set ni. Kalau set E adalah nombor yang berada di dalam set E, iaitu 2, 3, 5, 6. Okey, set F adalah nombor di dalam F, iaitu 3, 4, 6,
7. Okey, dan set G pelengkap maksudnya selain daripada G. Selain daripada G maksudnya di luar G. Ni G. So, jadi unsur dia adalah 1, 2, 3, 4. Jadi, bila kita gabungkan E kesatuan F kesatuan G pelengkap, maksudnya gabung semua nombor-nombor ini. Okey, awak susun mengikut urutan. Kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 2, nombor 3. Ni dah ada nombor 2, nombor 3. Nombor 4. Lagi nombor 5, 6 dan 7. Okey, ini adalah unsur bagi kesatuan. Jadi nombor-nombor kawasan-kawasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita perlu lorek. Jadi yang tak perlu lorek hanya nombor 8. Okey, jadi kita lorek. Nombor 1 pun perlu lorek sebab dia ada dalam ni. Sebab dia dah gabung dengan G pelengkap. Jadi kita lorekkan semua kecuali nombor 8. Okey, awak lorek guna pembaris . Okey. So yang lain yang cikgu tanda ni padamlah bagi kemas lorekkan dia. Okey, so ini adalah kawasan bagi pelengkap bagi kesatuan set. Okey, jadi jawapan akhir dia beginilah yang cikgu dah lorek. Okey, kecuali bahagian nombor 8 ni saja tidak termasuk dalam kesatuan ni. E kesatuan F kesatuan G pelengkap. So itu saja untuk tajuk pelengkap bagi kesatuan set. So kena ingat kalau ada tanda pelengkap, tanda koma di atas tu maksudnya kawasan di luar kawasan set. Okey, dia bukan, kalau A pelengkap maksudnya bukan A. Kalau B pelengkap bukan B. So itu saja. Nanti kita sambung bagaimana kita nak melihat gabungan operasi antara persilangan dengan kesatuan set. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi selepas